Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru sebentar tadi kita sudah tahu bahawa Azmin Ali dan juga Razizuddin sudah pun digugurkan daripada jawatan tinggi dalam Perikatan Nasional. Hari ini sebentar tadi saya terima satu berita daripada bharian.com.my. Ini berita dia. Bersatu perlu ambil langkah budiman, matang keluar PN sekiranya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan berfikir seperti saya juga bahawa sepatutnya bersatu sekarang lebih matang, dan kalau bersatu betul-betul rasa dia cukup kuat, sepatutnya bersatu tinggalkanlah Perikatan Nasional. Sekerana ini pengguguran Azmin Ali dan Razizuddin sudah menunjukkan bahawa bersatu tidak lagi diperlukan sangat di dalam Perikatan Nasional. Jadi untuk apa lagi terhege-hege bila tidak ada lagi kepentingan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bersatu dilihat mungkin perlu mengambil langkah matang dengan keluar daripada Perikatan Nasional jika mendapat isyarat bahawa mereka tidak lagi memperoleh sokongan majoriti dalam majlis tertinggi MT gabungan politik itu. Pakar perlembagaan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM iaitu Profesor Madya Dr. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Muhammad Fatihi Yusof berkata langkah itu wajar diambil kerana bersatu dijangka sukar bertahan dalam Perikatan Nasional sekiranya parti komponen lain tidak sudi untuk terus bersama dengan mereka. Tambahan pula, apabila PAS membuat keputusan menamatkan kerjasama politik dengan bersatu, beliau berkata mereka tidak lagi mempunyai ikatan dalam konteks pilihan raya dan gabungan. Bersatu mungkin perlu mengambil langkah sendiri, beliau kata. Dia tambah, jika bersatu tidak mendapat sokongan parti lain, adakah parti itu boleh dikeluarkan dari PN atau terus bertahan di dalam Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, beliau berkata
Bersatu perlu mengambil langkah sendiri. Jika Bersatu tidak mendapat sokongan parti lain, adakah parti itu boleh keluar dari PN atau wajar Bersatu keluar sendiri? Saya fikir lebih baik Bersatu keluar sendirilah. Sekiranya parti komponen lain tidak lagi mahu bekerjasama dengan Bersatu, maka Bersatu perlu mengambil langkah budiman dan matang dengan keluar daripada Perikatan Nasional. Ini kerana bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan keadaan parti lain dalam keadaan parti lain tidak ingin bekerjasama dengan mereka. Oleh itu, Bersatu perlu mengambil langkah wajar dan tidak berdegil untuk terus kekal di dalam keadaan parti lain tidak mahu bersama dengan mereka, katanya kepada BH di sini. Beliau mengulas satu kenyataan daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa parti itu akan kekal sebagai komponen dalam PN dan bertanding menggunakan logo gabungan politik berkenaan pada pilihan raya negeri BRN Johor dan Negeri Sembilan yang masing-masing pada 11 Julai dan 1 Ogos depan. Namun, PN kini dipengerusikan oleh Naib Presiden PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dan parti itu juga dilihat mahu kekal berada dalam gabungan berkenaan. Berhubung soal sama ada Bersatu ataupun PAS yang perlu kekal dalam PN, Muhammad Fatih berkata ia sebenarnya banyak bergantung pada kecenderungan Parti Rakyat India Malaysia MIPP dan Gerakan. Berdasarkan situasi semasa, beliau berkata Gerakan dilihat cenderung kepada PAS, sementara Gerakan Riset pimpinan bekas Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin manakala MIPP dijangka mengambil pendekatan yang sama. Justru beliau berpendapat dalam keadaan itu, Gerakan atau MIPP masing-masing berupaya menjadi kingmaker untuk menentukan sama ada Bersatu ataupun PAS yang patut kekal dalam Perikatan Nasional. Saya fikir Bersatu. Saya berpendapat Bersatu perlulah membuat keputusan matang dan sedar keadaan sekarang bahawa Bersatu tidak ada sokongan lagi. Jadi daripada tegeh-hegeh, melukut di tepi gantang, menjadi seperti pengemis kepada parti, PAS, lebih baik Bersatu ambillah keputusan. Sampai bila Bersatu tunggu sahaja dipecat. Sedangkan bagi saya ini adalah satu tindakan halus menunjukkan bahawa Bersatu tidak lagi penting di dalam Perikatan Nasional. Jadi bak kata pepatah, sudah tahu bertanya pula. Jangan begitu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, apa terjadi sekiranya Bersatu keluar daripada PAS? PAS memang sudah kuat. Tanpa Bersatu pun PAS memang sudah kuat, ya, sudah kuat. Tetapi Bersatu nampaknya memang tidak ada pilihan kecuali untuk terus bertahan dipermalukan, bertahan dikecam, bertahan seperti tidak dipedulikan lagi, bertahan macam-macam yang perlu bertahanlah ini Bersatu. Tapi daripada terus bertahan sehingga ahli-ahli ataupun penyokong-penyokong Bersatu semakin hatinya semakin pudar keyakinan kepada Bersatu, lebih baik Bersatu keluarlah, bentuk satu jalan sendiri, satu laluan sendiri dan mencipta sejarah sendiri. Itu lebih baik daripada orang tu tengok Bersatu hanya menjadi seperti pengemis di tempat yang diciptanya sendiri. Kesian juga Bersatu ni. Dari sejak mula pun memang macam begini. Jadi ini mungkin karma kah atau apa, tak pasti. Bersatu telah memecat pengasas bersama. Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk Perikatan Nasional. Lepas itu sekarang jadi apa pula Bersatu? Bersatu sendiri tidak lagi dipedulikan, dipulaukan di dalam Perikatan Nasional. Inilah namanya sentiasa beringat dalam apapun yang dilakukan, sentiasa beringat bahawa hidup ini macam roda, berpusing-pusing ya, berpusing-pusing, kadang di atas, kadang di bawah.
Jadi pastikan untuk terus sedar bahwa apa yang kita buat mungkin terkena dengan kita juga. Oke, so tinggalkan komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan. Apa pendapat Anda? Adakah Anda bersetuju sekiranya bersatu keluar daripada Perikatan Nasional? Saya sangat setuju kalau bersatu keluar daripada Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi. Bye-bye.